Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris, ini Awani 7.45 dan saksikan tajuk utama kami untuk malam ini. Perdana Menteri Interim cubaan lagakan pemimpin kerajaan. Mesyuarat khas di Parlimen ternyata langgar SOP, kata Anwar Musa. Dan Nur Dabita Sabri, 4 terbaik dunia. Kita mulakan Awani 7.45 malam ini dengan perincian status jangkitan COVID-19 hari ini 1 Ogos 2021. Hari ini 17,150 kes baru kita saksikan, meningkatkan jumlah kes keseluruhan kepada 1.13 juta kes dan 160 lagi kematian dicatat hari ini, meningkatkan jumlah kematian kepada 9,184 orang. Manakala jumlah pesakit sembuh pula ialah 11,326 orang. Bilangan pesakit yang dirawat di ICU masih kekal 4 angka dengan 531 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Dan ini pula perkembangan pemberian vaksin, lebih 519,000 dos diberikan semalam. Rakyat Malaysia yang sudah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19 kini seramai 6.7 juta orang, 28.7% daripada keseluruhan populasi dewasa negara. Dan ini pula perkembangan yang baru saja kami terima daripada Kementerian Kesihatan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah akhirnya tampil memberikan penjelasan mengenai keputusan untuk membatalkan mesyuarat khas Parlimen esok. Katanya walaupun jumlah kes COVID-19 yang dikesan adalah 0.8%, namun penilaian risiko yang mengambil kira faktor epidemiologi dan persekitaran mendapati persidangan Parlimen merupakan satu perhimpunan yang berisiko tinggi. Ini antara sebab yang diberikan. Pertama, terdapat 6 kes dengan kadar keboleh jangkitan yang tinggi iaitu CT value yang rendah dan bergejala yang memberi risiko berlakunya penularan jangkitan dan berpotensi menjadi super spreader. Kedua, keboleh jangkitan adalah tinggi 2 hari sebelum gejala dan berterusan sehingga hari yang ke-7. Ketiga, kata Ketua Pengarah, pergerakan kes di sekitar kawasan Parlimen yang berkemungkinan boleh menyebabkan pendedahan kepada individu lain. Keempat, ramai ahli Parlimen adalah warga emas dan kemungkinan mempunyai penyakit atau comorbidity. Kelima, tidak semua individu yang hadir di Parlimen telah mendapat vaksinasi COVID-19 yang lengkap. Dan beliau juga menyatakan faktor-faktor persekitaran Parlimen. Pertama, keadaan Dewan Parlimen yang bertutup meningkatkan risiko penularan jangkitan memandangkan virus SARS-CoV-2 tersebar melalui udara dan boleh kekal dalam persekitaran selama beberapa jam. Faktor persekitaran yang kedua adalah tempoh berada dalam Dewan dan sekitar bangunan Parlimen yang panjang. Ketiga, perkongsian kemudahan asas seperti tandas, surau dan kafe oleh ramai individu. Keempat, penjarakan fizikal dalam Dewan kurang 1 meter antara ahli Parlimen walaupun ada penghadang lut sinar. Kelima, perkumpulan kecil kerap berlaku di dalam dan di luar Dewan. Justru KKM telah mencadangkan agar semua sesi mesyuarat termasuk mesyuarat jawatan kuasa pilihan dan pilihan khas Parlimen serta pembentangan yang dirancang di Parlimen pada 26 Julai sehingga 29 Julai ditangguhkan untuk tempoh 2 minggu. 2 minggu bermula dari 29 Julai. Itu antara yang terbaru kita terima daripada Kementerian Kesihatan. Laporan lanjut di astroawani.com. Sudah-sudahlah. Jangan lagi bergaduh. 13 NGO kemukakan cadangan supaya kita bersatu tumpu kepada pandemik COVID-19. Kerana ini soal nyawa. Ya Luqman, cukuplah dengan pandemik COVID-19. Kita tidak mahu pandemik politik. Dan Nur Dabitah menjadi contoh terbaik kepada mereka yang berpolitik. Dabitah berusaha bersungguh-sungguh menjadi keempat terbaik dunia, Luqman. Ya, tahniah kepada Dabitah. Dan ini rangkuman aksi Olimpik yang tersaksikan sebentar tadi. Ya, Nur Dabita Sabri, atlet terjun negara, menduduki tempat keempat menerusi pusingan akhir acara 3 meter papan anjal perseorangan wanita Olimpik Tokyo 2020. Secara keseluruhan, Dabita meraih 326.15 mata menerusi 5 terjunan daripada keseluruhan 12 orang atlet.
Terdahulu Dabita menyempurnakan kesemua pusingan terjunan dengan kutipan mata 63, 66.65, 61.5, 67.5 dan sekali lagi 67.5. Sebelum ini Dabita mengumpulkan 291.6 mata di pusingan separuh akhir sekaligus melayakkan diri ke pusingan akhir. Setakat ini pencapaian Dabita antara yang terbaik dalam mewakili skuad kontingen negara di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Sementara itu, China mempertahankan emas menerusi terjunan Shi Tingmao dengan kutipan 383.5 mata. Pingat perak pula dirangkul rakan sepasukan Wang Han dengan 348.75 mata. Dan gangsa diperoleh atlet Amerika Syarikat Krista Palmer dengan 343.75 mata. Apapun, tahniah pada Dabita. Bangga dan lega, perasaan bercampur baur itu mengiringi tangisan kegembiraan atlet negara. Dabita Sabri sejurus menamatkan saingan di tempat keempat dalam aksi pusingan akhir acara 3 meter papan anjal di Olimpik Tokyo. Kita ikuti sedutan temu bual wartawan Astro Arena Adam Zamri bersama Dabita sebentar tadi. Nangis bukan sebab I sedih tak menang, but I'm really proud of myself because this past few months is memang hard untuk saya sebab I lost myself before Olympic and then I lost my confidence. Everything was for me went downhill lah. So my confidence dah hilang, everything. Even in fact like few weeks before datang Olympic pun I macam dah not sure about myself. So I dapat perform and dapat nombor 4. I'm very proud of myself. Jika boleh dikongsikan apa kepayahan yang awak sendiri rasa perik yang awak tanggung sebelum nak datang ke Tokyo, yang awak boleh kongsikan pada rakyat Malaysia? Yeah, it's lockdown. Malaysia lockdown kan, because kita dah tak hidup macam dulu where you can go home, you can have fun with your friends and everything, and then kita orang just spend in the sports bubble, just training sampai otak I dah like I think all of us dah stress sangat-sangat dah until I dah tak boleh cope with everything. I miss my family, I miss to hang out with them, I miss untuk lepak, tapi I tak dapat semua benda tu. So like if you video call pun semua benda takkan terlepas kan, so it's not the same. So itu yang buat I macam lost myself. Tempat keempat di Olimpik, lebih baik di Rio, apa yang awak boleh katakan? I'm just proud of myself, and my coach is I'm really happy he's beside me because every time I competition dia ada kat sebelah I, which is he makes me calm. Yeah. For me, dia tulang belakang I lah. He's the success, the man behind me lah. Dia my coach. I'm really thankful to him, and I think both of us work really hard to be here. Tahniah kepada Dabita dan semua kontingen negara. Terima dan belajar daripada kekalahan ketika separuh akhir, selain motivasi diri menjadi azimat dan senjata ampuh untuk membolehkan pasangan beregu lelaki badminton negara Aaron Chia, So Woo Yik mengakhiri kempen Sukan Olimpik Tokyo 2020 dengan pingat gangsa. Woo Yik mengakui dia dan Aaron agak sugul dan kecewa dengan kekalahan itu, tapi perasaan tersebut pantas bertukar sebaik melihat bendera Malaysia akhirnya berkibar di temasya berkenaan. Woo Yik mengakui dia dan Aaron terdiam dan termenung sepanjang perjalanan pulang ke penginapan mereka sejurus tewas pada peringkat separuh akhir. Namun mereka pantas menyedari bahawa misi mereka belum tamat dan masih berpeluang mencipta kemenangan atau sekurang-kurangnya memahat nama Malaysia selaku pemenang pingat pada temasya kali ini. Bila tu bendera Malaysia berkibar dan rasa nak nangis lah. Memang sangat terharu sebab tak pernah, ini memang satu impian, dream masa kecil, dan apa struggle, apa beban, pressure semua yang alami sebelum ini memang soal lepas. Aaron Chia Soh Wei Yik berjaya melakukan keajaiban dengan menewaskan beregu yang menduduki ranking nombor 2 dunia dari Indonesia, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada perebutan pingat gangsa. Ia merupakan pingat pertama kontingen negara pada Sukan Olimpik Tokyo 2020 selepas mencatat kemenangan 17-21, 21-17 dan 21-14. Baik, seterusnya 9 pusat pemberian vaksin atau PPV akan menjalankan operasi vaksinasi secara walk-in atau tanpa janji temu bagi penduduk Lembah Kelang bermula esok. Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 atau CITF memaklumkan
Antara PPV yang dibenarkan operasi ialah KL Convention Centre, HCOF, G dan H, Bangi Avenue Convention Centre, Hotel Wyndham, Klang, Dewan Tun Razak Sabak Bernam, Dewan Komuniti Serendah, Movenpick Hotel Convention Centre KLIA dan Ideal Convention Centre Shah Alam. Tambahnya, inisiatif ini khusus untuk golongan berusia 40 tahun ke atas atau kumpulan berisiko tinggi yang mengalami kesan sampingan teruk daripada COVID-19 sekiranya mereka dijangkiti bermula 2 Ogos esok hingga 4 Ogos depan. Manakala warga negara Malaysia berusia 18 tahun ke atas di Lembah Kelang bermula 5 Ogos hingga 22 Ogos iaitu hanya di PPV Stadium Nasional Bukit Jalil bermula jam 2 petang setiap hari dan tertakluk kepada hari operasi PPV masing-masing. Di samping itu, bagi bukan warga negara yang tidak mempunyai dokumen pengenalan atau perjalanan yang sah, akan melalui proses yang telah ditetapkan Garis Panduan Pengurusan Pemberian Vaksin CITF. Sementara golongan ibu hamil tidak perlu secara walk-in, sebaliknya janji temu mereka akan diberikan melalui aplikasi MySejahtera. CITF juga menegaskan inisiatif ini hanya bagi penduduk di Lembah Kelang dan individu yang telah mendapat janji temu adalah tidak dibenarkan sama sekali. Seterusnya, kerajaan setuju melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD di 23 lokaliti di Terengganu dan di Sabah. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata semua PKPD itu akan bermula pada 3 hingga 16 Ogos depan. PKPD di Terengganu meliputi 11 lokaliti di Mukim Surah Dungun, 9 di Kuala Dungun dan 1 di Mukim Jabi di Besut. Sementara 2 PKPD di Sabah melibatkan Kota Marudu dan Beluran. Dalam pada itu, Isyamuddin turut mengumumkan pelanjutan PKPD di 6 lokaliti di Kelantan dan Sabah. Di Kelantan, PKPD yang dilanjutkan melibatkan Kampung Lepah dan Kampung Aloh Hijau di Mukim Bukit Jawa, Pasir Putih. Dan di Sabah, 4 lokaliti dilanjutkan PKPD adalah Ladang Agatis di Kalabakan, Kampung Nusup di Penampang, Kampung Gusung di Likas dan Kampung Bakalau di Beaufort. Isyamuddin juga mengumumkan penamatan PKPD di 27 lokaliti Perak, Pahang dan Sabah. Kertas siasatan berhubung kejadian sebuah helikopter yang mendarat di Padang Ipoh untuk mengambil pesanan 36 bungkus nasi ganja pada 23 Julai lepas telah dihantar ke bahagian pendakwaan. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid memaklumkan kertas siasatan yang lengkap itu diserahkan kepada pengarah pendakwaan negeri Perak pada Jumaat lepas untuk tindakan lanjut. Beliau difahamkan kertas siasatan tersebut juga akan dirujuk kepada pejabat penguap negara untuk arahan lanjut. Sehingga kini tiada pihak lain akan dipanggil untuk memberi keterangan berhubung kes itu selain 5 individu termasuk seorang yang bergelar Datuk. Siasatan dijalankan hasil rakaman percakapan 5 individu termasuk pengadu iaitu kaki tangan Majlis Bandaraya Ipoh, pengusaha restoran nasi ganja dan 3 individu lain. Sebelum ini beliau dilaporkan berkata lelaki berpangkat Datuk berumur 52 tahun itu adalah antara 3 individu selain juruterbang berusia 46 tahun dan lelaki membuat pesanan berusia 62 tahun yang dirakam percakapan oleh pegawainya di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya, Selangor pada 27 Julai lepas. Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam segmen Sinar Awani. Kita saksikan tumpuan utama untuk malam ini. Perdana Menteri Interim cubaan lagakan pemimpin kerajaan. Sudahlah, jangan lagi bergaduh. Pengalaman doktor vaksin rumah ke rumah, ada yang redha tanpa vaksin. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan cadangan melantik beliau sebagai Perdana Menteri Interim adalah kabar angin yang ingin melaga-lagakan pihak kerajaan. Ismail Sabri berkata di dalam Perlembagaan Persekutuan, tiada istilah interim, Perdana Menteri Interim mahupun kerajaan interim. Rumah, kabar angin. Lagipun saya difahamkan di dalam Perlembagaan Persekutuan tidak ada istilah interim itu tidak ada. PM interim, kerajaan interim itu tidak ada.
di dalam perlembagaan persekutuan, ya. Jadi itu rumah anggap itu sebagai kebangin saja. Kita tak perlu layanlah apabila ada pihak yang nak memecah belahkan, ya, sebab kalau kita layan ianya lagi teruk. Jadi dan kita tak perlu fall, kita tak perlu terlalu ikut dengan apa yang digembar-gemburkan, ya. Dan tindakan kita sepatutnya adalah untuk mendamaikan. Bagi saya, dalam keadaan hari ini, saya dah kata semalam, tindakan yang paling baik adalah untuk menyejukkan keadaan, mendamaikan keadaan, bukan terlibat dari segi nak melaga-lagakan dan nak memecah belahkan. Ini bukan masa yang sesuai untuk sesiapa saja untuk berpecah. Sementara itu, penangguhan mesyuarat khas Dewan Rakyat esok dibuat atas nasihat Ketua Pengarah Kesihatan selepas penilaian risiko berikutan peningkatan kes dikesan di Parlimen sejak Isnin lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sehingga petang Khamis, lebih 70 kes positif COVID-19 dikesan hasil saringan dilakukan membabitkan ahli Parlimen dan pengiring yang juga kontak rapat. Dalam masa 4 hari itu berlaku lagi peningkatan. Daripada Monday sampai Thursday, berlaku peningkatan yang saya tak faham berapa belas. Ada berbelas-belas, saya tak dapat detailnya. Sebab itulah akhirnya DG Kesihatan, kerana Akta 342 di bawah DG Kesihatan. Jadi DG Kesihatan, KP Kesihatan mengeluarkan arahan menasihatkan Parlimen supaya menangguhkan. Jadi kita ikutlah. Ini soal nyawa, ya. Ini soal nyawa. Katanya sebelum persidangan bermula, mesyuarat khas dihadiri Speaker Dewan Rakyat termasuk wakil-wakil parti diadakan sebelum menerima nasihat ditangguhkan oleh Kementerian Kesihatan. Bagaimanapun, ia diteruskan dengan 2 syarat utama. Antaranya, Parlimen perlu ditangguhkan, dikurangkan masa perbahasan dan dikurangkan kehadiran ahli Parlimen seramai 80 orang. Selepas persidangan, penularan wabak berlaku sehingga arahan penangguhan dikeluarkan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 berikutan Ordinan Darurat sudah ditamatkan. Dan pandangan daripada dan nasihat daripada KP Kesihatan Tan Sri Syam iaitu 2. Yang pertama, Parlimen perlu ditangguhkan kerana kebimbangan yang kes dah tinggi di Parlimen. Dan yang kedua, kalau boleh dikurangkan masa perbahasan, iaitu sehingga pukul 2 petang dan dikurangkan jumlah yang masuk ke dalam Parlimen, maksimum 80. Tapi perkara itu tidak dilakukan, ya. Orang ignore saja. Dan salah satu apa yang dikatakan oleh pembangkang adalah kita tak tahu lagi. You punya pandangan takut berlaku peningkatan kes, takut. Belum berlaku lagi. Kita cubalah dulu. Kita bersidanglah dulu. Jadi, akhirnya persidangan dilakukan juga. Walaupun sudah nampak bahawa mungkin akan berlaku peningkatan kes. Ini pula pandangan Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa mengenai mesyuarat khas Dewan Rakyat yang berlangsung baru-baru ini. Katanya kebenaran meminta mesyuarat khas itu sepatutnya tidak berlaku kerana umum mengetahui bahawa prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan melarang sebarang perhimpunan termasuk sesi Parlimen. Katanya lagi mesyuarat yang berlangsung itu nyata melanggar syarat yang ditetapkan Kementerian Kesihatan sehingga berlaku kes baharu COVID-19 membabitkan pegawai pengiring kepada ahli Parlimen. Dalam soal kesihatan ini, dia hanya ada satu peraturan. Dia tidak ada kecuali sama ada di masjid, di surau, di gereja, di parlimen, di pasar, supermarket, sebab larangan-larangan ini perkara undang-undang, iaitu perkara yang digazetkan sebagai undang-undang. Jadi untuk parlimen baru ni, speaker terpaksa minta kebenaran khas untuk dikecualikan daripada undang-undang. Itu pun satu perkara yang luar biasa lah, kita terpaksa gunakan kaedah itu. Dan DG Kesihatan telah memberikan kelonggaran, tapi kelonggaran itu pun kita langgar juga, ya. Misalnya DG beritahu pilihan pertama tiada sidang langsung, ya. Pilihan kedua, kalau nak bersidang juga, bersidang pendek, jangan duduk terlalu lama sampai pukul 2. Tapi akhirnya masing-masing mendesak nak sambung.
kita ni pembuat undang-undang, tapi kita sendiri pun langgar undang-undang juga kan. Kadang-kadang terlanggar tak sengaja kan. Jadi dia buat sampai 5.5. Tapi apa yang berlakunya ialah kes positif tu bertambah ya. Mesyuarat khas Dewan Rakyat yang berlangsung selama 4 hari awal minggu ini dilihat gagal mencapai objektifnya. Presiden Majlis Belia Malaysia MBM Julfitri Johar berkata ia diburukkan lagi dengan situasi penangguhan sesi yang sepatutnya berlangsung minggu hadapan. Menurut Julfitri, banyak perkara yang sepatutnya dibincangkan tidak dibahas. Sebaliknya, majoriti ahli Dewan hanya bercakaran dan bertelingkah sesama sendiri. Sudah tentu secara umumnya belia dan rakyat Malaysia kecewa apabila sidang khas Parlimen tidak berhasil pada minggu lepas, bahkan ditangguhkan. Sedangkan kalaulah sidang Parlimen khas minggu lepas berjaya dan diteruskan pada minggu ini, sekurang-kurangnya ia menjadi satu pengubat kedukaan kepada rakyat Malaysia yang berhadapan dengan ketidakstabilan ekonomi, kemudian berhadapan dengan COVID. Sekurang-kurangnya sidang Parlimen khas minggu lepas telah menghasilkan beberapa solusi pemuafakatan, termasuklah apa yang ingin dilihat oleh rakyat Malaysia, bagaimana sidang cadangan tentang sidang Parlimen secara hybrid antara fizikal dan maya dibentangkan pada minggu lepas supaya perbahasan, perdebatan boleh diteruskan tanpa ada halangan yang dilaksanakan secara hybrid, menggabungkan antara sidang fizikal dan sidang maya supaya ahli-ahli parlimen boleh terus membahaskan isu-isu rakyat dan mencari solusi dan plan jangka panjang untuk melegakan dan menyelesaikan pelbagai permasalahan rakyat yang sedang teruk menderita sekarang ini. Jadi kita mengharapkan supaya akan diadakan sidang khas yang seterusnya sebagaimana yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Justru Julfitri menggesa agar semua pihak baik kerajaan maupun pembangkang dapat segera kembali fokus kepada masalah sebenar dan mencari jalan penyelesaian terhadap semua isu berbangkit. Ini penting bagi mengelakkan rakyat menjadi bosan, seterusnya mencari jalan keluar sendiri yang mungkin boleh membawa kepada masalah lain yang lebih besar. Kepada ahli-ahli politik, tolonglah berhenti bertelagah, tumpukanlah kepada permasalahan dan penyelesaian isu-isu yang sedang dihadapi oleh rakyat yang sedang menderita, dan kita tidak mahu sehingga belia dan rakyat hilang kepercayaan kepada sistem demokrasi sehingga kita terpaksa menubuhkan mageran, sehingga terpaksa kita melihat anak-anak muda kita turun ke jalanan, sedangkan itu membahayakan keadaan anak muda kita, apatah lagi dalam keadaan COVID-19 dan varian Delta yang akan menyebabkan lebih ramai kehilangan nyawa. Jadi saya mengharapkan mohon merayu tolong demi masa depan negara, anak-anak muda kita yang sedang kehilangan harapan. Mesyuarat khas Dewan Rakyat yang sepatutnya bersambung Isnin ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak susulan beberapa kes jangkitan COVID-19 dalam kalangan ahli parlimen dan pengiring mereka. Kerajaan, pembangkang dan blok bebas diminta bekerjasama sebagai satu pasukan dalam memulihkan negara daripada pandemik COVID-19. Demikian seruan 13 badan bukan kerajaan dalam kenyataan media Gabungan Melayu Islam. Dan jelas kenyataan itu, keadaan yang genting dihadapi oleh rakyat ketika ini perlu diselesaikan bukan dengan percakaran politik tetapi penyelesaian yang tuntas. Jelas gabungan itu, seruan dibuat agar parti politik bekerjasama dan tidak terus bercakaran sesama sendiri sekaligus mengganggu proses pemulihan pandemik COVID-19. Defisit kepercayaan rakyat terhadap institusi parlimen dan kuasa eksekutif Jemaah Menteri juga boleh dipulihkan, tetapi memerlukan tindakan telus serta kesungguhan setiap ahli politik. Gabungan itu mengemukakan 3 cadangan mendesak kerajaan mengusulkan segera kepada Yang di-Pertuan Agong. Ia termasuk menyambung tempoh darurat kepada satu tarikh yang dianggap munasabah oleh baginda bertujuan menstabilkan keadaan politik dan mengawal penularan pandemik COVID-19 yang semakin meruncing. Mewujudkan Majlis Gerakan Negara Pandemik bagi membolehkan Yang di-Pertuan Agong menentu serta memilih tokoh-tokoh yang dirasakan sesuai oleh baginda untuk meneruskan pentadbiran. Turut dicadangkan agar Komiti Mageran terus diterajui secara non-partisan bagi memastikan politik kepartian tidak mendahului kepentingan membela rakyat. Juga dicadangkan agar pilihan raya umum ke-15 diadakan sebaik saja tempoh Mageran yang dicadangkan tamat iaitu pada Mei 2023 atau lebih awal bagi mengembalikan hak memilih kerajaan kepada rakyat.
Persatuan Farmasi Malaysia MPS mempersoalkan penjualan kit ujian kendiri COVID-19 hanya menerusi satu platform e-dagang di aplikasi MySejahtera kerana ia dilihat tidak adil bagi industri farmasi komuniti. Sejak kemaskini terbaru MySejahtera pada 29 Julai lalu, 3 jenis kit ujian kendiri disenaraikan di MySejahtera menerusi laman web Pharma2U. Jelas Presiden MPS Amrahi Buang, syarikat yang bertanggungjawab mengurus platform Pharma2U bukan sebuah farmasi komuniti atau klinik yang berdaftar. Justru, beliau berpandangan bahawa penggunaan kit ujian kendiri COVID-19 tanpa penerangan yang secukupnya boleh menghasilkan keputusan saringan yang tidak tepat. Besar kemungkinan tiada pemantauan atau kaunseling akan dibuat oleh syarikat tersebut selain menghantar kit ujian kendiri COVID-19 terus kepada pengguna. Justru penerangan tidak akan diberikan dan tindakan yang perlu dilakukan sama ada keputusan ujian tersebut adalah positif maupun negatif. Adalah satu keanehan sekiranya sesuatu dibeli secara dalam talian dan bila penerima tidak faham, mereka terpaksa pergi ke farmasi komuniti untuk penerangan selanjutnya. Maka pada pandangan kami, penjualan kit di aplikasi MySejahtera adalah kurang baik dari aspek etika. Menurut Amrahi, semakan di bahagian terma dan syarat laman web pharma2u.co pada hari pertama disenaraikan di MySejahtera mendapati platform tersebut dimiliki sebuah syarikat tempatan yang tersenarai di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Namun apabila semakan dibuat kini, laman web itu dinyatakan milik syarikat berbeza. Melalui semakan dari data Suruhanjaya Syarikat Malaysia, kedua-dua syarikat ini bukanlah entiti farmasi komuniti maupun klinik dan hanya ditubuhkan pada tahun lepas. Ini menimbulkan kekeliruan dan sudah tentu kami atau rakyat ingin mendapatkan penjelasan selanjutnya dari pihak yang berkenaan. Tambah beliau, pihaknya turut kecewa dengan kelebihan tidak adil yang diberikan kepada Pharma2U kerana mempunyai kedudukan dominan dalam MySejahtera berbanding farmasi komuniti. Sebaliknya, beliau mencadangkan supaya farmasi komuniti dan klinik swasta yang menjual kit ujian kendiri disenaraikan mengikut lokasi di MySejahtera supaya pengguna boleh membeli kit secara walk-in di premis terdekat. Pengalaman melihat pesakit terlantar dan kesukaran warga emas yang kurang upaya untuk keluar mendapatkan vaksinasi antara yang menyentuh hati sukarelawan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia NCSM. Malah ada segelintir mereka memilih untuk reda jika tidak berpeluang menerima vaksinasi. Perkara itu dikongsi sendiri pengurus besar NCSM Dr. M. Muralidharan yang berdepan situasi hibah itu pada hari kedua inisiatif vaksinasi rumah ke rumah digerakkan 3 minggu lalu. Bagaimanapun, inisiatif ini melalui Protect Health Corporation's Neighbourhood sebagai pelaksana penglibatan NGO kesihatan di bawah PIK lantikan Kementerian Kesihatan KKM dan Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV secara langsung telah membantu memastikan golongan berkenaan tidak tercicir. Pesakit yang kami nak vaksinasikan tu adalah seorang bekas pegawai pos yang telah mengalami kecederaan yang teruk dan kini menjadi orang berkeupayaan istimewa lah. Dan bagi mereka ini terpaksa mengalami beliau ni bersama-sama dengan isteri dan ayah dan ibunya, dan sehingga kan sebab bila kita pergi itu kita vaksinasi satu keluarga ya. Dan kami lihatlah mereka betul-betul berterima kasih dan kerana tidak ada keupayaan langsung. In fact, isteri dia tu macam dia dah kata saya sebenarnya dah reda lah takkan divaksin langsung. Selain itu, Dr. Muralidharan berkata beliau turut bertemu pasangan warga emas yang berdepan kekangan untuk mendapatkan vaksin. Keduanya ini bagi saya sangat sedih lah. Saya memang menangis bila pergi rumah tu. Ini adalah sepasangan yang tua, suami isteri, dan suaminya lebih kurang kedua-dua mereka berumur lebih kurang lewat 60-an sehingga 70-an. Kebetulan anak-anak mereka tiada bersama dan mereka ini keseorangan tinggal di tingkat 4 di kawasan PPR, flat yang rendah,
dan di kawasan itu masalahnya adalah beliau telah dipotong kaki kedua-dua belah kerana kencing manis, dan isterinya sendiri tidak dapat menggerakkan beliau turun tangga 4 tingkat tu untuk pergi dan kemudian untuk mendapat transport dan pergi ke pusat pemvaksinan dan sebagainya. Setakat ini, inisiatif berkenaan telah berjaya memberikan vaksinasi lebih 5,000 dos dan ia akan diperluaskan ke beberapa negeri lain dalam tempoh 2 minggu akan datang. Setakat ini, NCSM mempunyai kira-kira 1,000 sukarelawan di seluruh negara. Dalam perkembangan sama, Dr. Muralitaran memaklumkan Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health, Datuk Dr. Anas Alam Faizli, memberi jaminan bahawa beliau akan memudahkan penyertaan NGO kesihatan dalam program ini. Untuk rekod daripada keseluruhan 2,313 pusat pemberian vaksin di seluruh negara, petugas kesihatan di 1,954 PPV diselaraskan di bawah Protect Health yang mana ia melibatkan pemberian vaksinasi sehingga 340,000 dos sehari. Seketika nanti, ROC mahu dunia kira sendiri pingat emas di Olimpik. Penerjun negara Nur Dabitah Sabri pamer tentangan sengit di Pusat Akuatik Tokyo dalam saingan akhir acara 3 meter papan anjal. Biarpun hasrat untuk raih pingat gangsa tidak kesampaian, namun pencapaian menamatkan saingan di tangga keempat di Sukan Olimpik kali ini cukup membanggakan. Adam Zamri ada laporannya. Hari yang cukup emosi sekali buat kontijen Malaysia di Pusat Akuatik Tokyo apabila impian untuk Malaysia meraih satu lagi pingat di pentas Olimpik tidak kesampaian. Namun pujian harus diberikan kepada Nur Dabitah Sabri yang menampilkan aksi cukup memukau sepanjang 5 terjunan untuk meraih keseluruhan 326.15 mata untuk berada di kedudukan keempat. Emas milik Shi Ting Mao dari China dengan catatan 383.50 mata, sementara rakan sepasukan Wang Han meraih perak dengan 348.75 mata. Krista Palmer dari Amerika Syarikat raih 343.75 mata untuk mendapatkan pingat gangsa. Jadi itu saja perkembangan dari Pusat Akuatik Tokyo bagi acara 3 meter papan anjal wanita. Kembali ke studio. Terima kasih Adam untuk laporan itu langsung dari Tokyo. Seterusnya, Presiden Jawatankuasa Olimpik Rusia ROC memaklumkan pingat yang diraih pasukannya di Olimpik Tokyo merupakan jawapan terbaik buat para pengkritik yang mempersoalkan penyertaan mereka selepas terpalit skandal doping. Stanislav Potsnyakov memberitahu media pasukannya berjaya membuktikan kemampuan mereka dengan sokongan moral dan latihan berterusan. Rusia bertanding di bawah Jawatankuasa Olimpik Rusia di Tokyo selepas keputusan melarang nama, bendera dan lagu negara diguna pakai semasa Olimpik dan acara sukan utama yang lain. Badan Anti-Doping Dunia menjatuhkan hukuman tersebut selepas data di makmal ujian dadah di Moskow didakwa rosak sebagai sebahagian dari program doping yang ditaja kerajaan Rusia. Sehingga kini, atlet Rusia telah memenangi 39 pingat di Tokyo termasuk 11 emas. Selepas ini, kajian China mendapati semua vaksin COVID-19 berupaya lawan varian Delta. Seorang pembantu kedai berharap orang ramai dapat membantu beliau mencari keluarga arwah bapanya untuk menjadi wali pernikahannya. Bapa Puteri Nur Nilam Sari Basri berusia 20 tahun, Basri Abbas, meninggal dunia pada 2019 dan dia tidak mengenali keluarga kandung Allahyarham. Pertubuhan Kebajikan Insan Sejagat Johor yang menyediakan perkhidmatan pengurusan jenazah orang Islam di negeri itu secara percuma kini berdepan kekangan keuangan. Ini kerana permintaan terhadap perkhidmatan tersebut semakin meningkat sejak kebelakangan ini. Hasil keuntungan diperoleh mendorong seorang peniaga berkongsi rezeki dengan mengagihkan sebanyak 500 kg durian percuma yang diedarkan secara pandu lalu. Agihan durian bermula jam 5.30 hingga 6 petang itu mendapat sambutan menggalakkan dalam kalangan komuniti setempat. Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan,
kit COVID-19 laku keras. Kit ujian Kediri COVID-19 yang mula dijual seluruh negara pada 21 Julai lalu ternyata menjadi barangan paling laris apabila habis terjual dalam masa yang singkat. Vaksin COVID-19 berupaya melawan varian Delta dengan memberi perlindungan mencukupi. Penyelidik dari Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC China, Xiao Yiming berkata, setakat ini vaksin masih mampu mempertahankan keberkesanannya terhadap pelbagai varian baharu. Berdasarkan penyelidikan yang dibuat di peringkat global, fenomena dijangkiti semula selepas divaksin lazimnya dikenali sebagai kes bulus, suatu perkara yang biasa. Ia membabitkan jumlah yang amat kecil berbanding penerima vaksin yang melebihi 3 bilion dos di seluruh dunia. Menurutnya, vaksin COVID-19 pertama kali diguna pakai, jadi data mengenainya masih dikemas kini dengan penyelidikan dan ujian klinikal. Beliau turut menegaskan program vaksinasi dan langkah kawalan dan pencegahan yang dilaksanakan secara bersepadu antara cara paling berkesan untuk membendung penularan wabak. Di China, penularan COVID-19 membabitkan varian Delta berpunca daripada kluster di lapangan terbang Nanjing telah merebak ke 14 wilayah dengan peningkatan mendadak kes jangkitan tempatan sebanyak 328 kes. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Naila Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.